Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini Anwar sudah membuat pengumuman berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia berkaitan dengan belanjawan 2026. Tapi dalam masa yang sama, memang adalah cara daripada musuh Anwar, daripada pembangkang untuk mengkritik, untuk menjatuhkan, untuk menyerang Anwar Ibrahim. Itu perkara normal lah. Tapi di sebalik serangan mereka ini, di sebalik kritikan mereka ini, adakah mereka juga sediakan belanjawan yang lebih hebat daripada PM Anwar, lebih hebat daripada kerajaan Madani? Itu persoalan netizen, persoalan orang kampung. Adakah PN, adakah pembangkang mempunyai belanjawan yang lebih hebat berbanding Anwar Ibrahim? Kalau mereka benar-benar nak Anwar jatuh, mereka benar-benar nak jadi kerajaan. Itulah soalan yang paling padu yang saya kongsi kepada Anda hari ini. Tapi sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah penyakit berulang, gout, gastrik, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, sakit melibatkan jantung, buah pinggang, melibatkan bahagian perut, masalah kulit, masalah penglihatan, dan apa saja masalah penyakit, masalah kesehatan yang Anda alami. Mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Nomor saya ada di sini, Anda boleh menghubungi saya. Saudara-saudara, satu tulisan yang saya kongsi kepada Anda daripada Syabuddin Husin, belanjawan alternatif, perlu atau tidak? Dalam beberapa komen di sejumlah laman media sosial, didapati ramai yang membangkitkan berkenaan belanjawan alternatif daripada blok pembangkang. Mana belanjawan alternatif PN? Kenapa PN tidak berani membentangkan belanjawan alternatif sebagaimana PH melakukannya sebelum ini? Apakah PN tiada idea? Maka sebab itu tidak mampu membentangkan belanjawan alternatif. Jangan asyik tahu kritik dan hentam belanjawan kerajaan saja. Buatlah belanjawan alternatif. Demikianlah antara suara yang dibangkitkan oleh para penyokong kerajaan. Bila terdapat ada yang mempertikaikan perkara-perkara tertentu dalam belanjawan 2026 yang dibentangkan semalam, perlukah belanjawan alternatif dibentangkan? Belanjawan alternatif biasanya dibentangkan sehari sebelum belanjawan kerajaan dibentangkan untuk memperlihatkan blok pembangkang juga ada idea untuk mengurus ekonomi negara. Belanjawan alternatif adalah belanjawan yang dibentangkan tanpa tanggung jawab, tanpa kuasa, dan ketika tiada wang dalam poket untuk menjanjikan membina itu dan ini. Dengan itu ia boleh saja dibuat semahunya asalkan sedap didengar, cantik dipandang, dan mampu merangsang naluri berahi pada penyokong untuk gairah berkuasa. Tetapi selepas belanjawan kerajaan dibentangkan, orang tidak lagi bercakap tentang belanjawan alternatif itu. Artinya, seburuk manapun belanjawan kerajaan, ia tidak palsu, bukan fake news, dan terus diperbualkan kerana lantaran ia bukan kepalsuan macam ada berlaku kepada maklumat sijil kelahiran yang boleh dipalsukan. Ini kerana menyediakan belanjawan kerajaan adalah kaki tangan kerajaan yang bertanggung jawab mengurus perjalanan kerajaan berdasarkan kedudukan kewangan negara, beban hutang, prestasi ekonomi, dan macam-macam hal. Pendek cerita, belanjawan alternatif hanya sembang kosong yang dirangka ketika tidak kuasa dan tidak difahami sedalam-dalamnya fakta sebenar berkaitan ekonomi negara. Jadi, saudara-saudara yang saya hormati, begitupun pembangkang. Sekarang ada sure atau yakin mampu merangka belanjawan yang lebih baik. Mereka harus simpan dulu ide tersebut dan tunggu untuk melakukannya bila jadi kerajaan nanti. Sabar sikit je lagi, masa itu semakin hampir nak tiba. Apa komen Anda?
Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana. Jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka. EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita. Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch. Amazfit T-Rex smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Pilihan Raya Negeri ke-17 Sabah semakin panas. Calon di sini mengeluarkan ucapan paling hebat. Calon di sini pula mengeluarkan ucapan yang paling padu. Sampai ada yang mulai menabur janji-janji manis. Rakyat Sabah, kita ada kuasa untuk memilih. Jadi, kali ini kita pilih yang baik-baik. Kita pilihlah betul-betul calon mana yang kita rasa mereka akan benar-benar bekerja. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan, puan-puan. Berpikir secara rasional calon mana yang kita mahu. Akhirnya, saudara-saudara, Syafiee Apdal ada membuat kenyataan. Presiden warisan. Berkaitan dengan menyelesaikan beberapa isu yang ada berlaku di Sabah pada hari ini. Akhirnya, Datuk Armizan telah mendedahkan satu lagi maklumat yang panas berkaitan dengan pentadbiran warisan dari tahun 2018 sehingga 2020. Oke, sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan terapi imun transfer factor. Produk ini adalah untuk mendidik, meningkatkan, menyeimbangkan sistem imun badan Anda sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah penyakit, masalah kesehatan berulang, gout, gastrik, kencing manis, kolesterol darah tinggi, dan apa saja masalah kesehatan Anda, mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Produk ini halal, selamat, dan semula jadi. Sekiranya Anda ingin mendapatkan tips terapi imun, nomor saya ada di sini. Nah, saudara-saudara, saya mendapat satu maklumat daripada Facebook page Lahap Datu Update. Slogan Selamatkan Sabah atau Selamatkan Sabah dari warisan, menurut kenyataan Datuk Armizan Muhammad Ali. Ahli Parlimen Papan merangkap Timbalan SU Agung JRS, Datuk Armizan Muhammad Ali mempersoalkan keikhlasan Parti Warisan dalam menggunakan slogan Selamatkan Sabah menjelang pilihan raya negeri ke-17. Beliau menegaskan rakyat perlu menilai semula rekod pentadbiran warisan antara tahun 2018 sehingga 2020 sebelum mempercayai janji baru yang kini dilaungkan parti tersebut. Nah, saudara-saudara, mungkin penyokong JRS sesetengah rakyat Sabah menolak Syafiee Apdal menjadi Ketua Menteri. Jadi tidaklah harapan Syafiee Apdal untuk memenangkan hati mereka. Tapi dalam masa yang sama, sebaliknya ada juga yang berpandangan begitu, yang sama terhadap kepimpinan JRS. Sebab itu masing-masing ada penyokong, masing-masing ada pengundi. Saya melihat dalam ruangan komen, ada yang berkata, tolak JRS dengan gabungannya Parti Malaya, undi warisan. Ada pula kata JRS 5 tahun memerintah. Apa dia buat? Yang dia buat tuh kasih mati lampu jalan, kasih mati lampu, dia buat jalan, kasih lubang banyak, dan kasih mari-mari air, itulah dia buat. Ada yang kata, warisan pun walaupun tidak sampai satu penggal mentadbir, tapi berjaya memperbaiki segala kerosakan yang ditinggalkan oleh pentadbiran terdahulu. JRS dan sekutunya PH, apa yang telah dilakukan sepanjang satu penggal mentadbir. Terbaik warisan, jadilah waris untuk rakyat Sabah. Ada juga kata, apa kalau nilai Menteri Parit, warisan perintah cuma beberapa bulan.
Jangan undi warisan. Rakyat Sabah itu betul apa yang dikatakan oleh Datuk Armizan. Satu penggal jadi kerajaan, macam kerja makan rasuah, menyusahkan rakyat. Selamatkan Sabah dari perasuah. Jadi itulah beberapa komen yang saya lihat. Jadi menurut Anda, saudara-saudara, Anda pilih yang mana? Yang di seberang atau yang di seberang, yang di sana atau yang di sini? Syafi ini kalau bercakap, daun hijau pun boleh gugur. Cerita putar alam, dialah nomor 1 dalam negara kita Malaysia. Bayangkan, program kempen jelajah parti politik warisan di Malaysia ini yang hebat dan terunggul. Satu penggal 5 tahun, Syafi berkempen hadapi PRN ke-17. Jadi saudara-saudara, ada juga yang kata sudah bosan dengan janji-janji, sudah pernah jadi kerajaan, tidak payah merayu parti-parti di Sabah. Sudah juga pernah diberi mandat jadi kerajaan, kenapa selama ini tidak buat kerja? Mungkin terdesak ini warisan. Jadi apa pula pandangan Anda?